Wilayah Persekutuan Labuan terus melangkar kemajuan ketara sepanjang tahun 2025 menerusi pembangunan menyeluruh merangkumi aspek infrastruktur, ekonomi dan pelancongan. Sekaligus mengukuhkan kedudukan Mutiara Borneo itu sebagai bandar pulau yang berdaya saing dan mampan. Wartawan Muhammad Izwandi Jaludin ada perinciannya. Pelbagai projek naik taraf dan penambahbaikan telah dilaksana bagi meningkatkan kesaling hubungan serta keselesaan rakyat di pulau ini. Perbandaran Labuan terus melaksanakan tugas-tugas untuk memastikan perbandaran di peringkat Labuan, perkhidmatan operasi di peringkat Labuan dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Antara projek yang kita buat, pembinaan jalan, menaik taraf balai raya, Dewan Orang Ramai, melaksanakan kemudahan rekreasi. Dari sudut pembangunan ekonomi, Labuan menunjukkan prestasi positif khususnya melibatkan sektor minyak dan gas serta perkhidmatan kewangan antarabangsa. Dalam masa sama, ekonomi luar bandar turut diberi perhatian khususnya menerusi program Sejati Madani. Sejati Madani ini sebenarnya kalau kita amati secara mendalam, dia akan boleh menambahkan lagi dan mengukuhkan lagi ekonomi setempat, khususnya melalui JPKK yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk program Sejati Madani. Boleh kita libatkan kepada JPKK dan impaknya itu kepada rakyat itu sendiri. Amat baiklah. Jadi secara otomatiknya taraf ekonomi warga Labuan itu sendiri akan mengambil manfaat daripada itulah. Banyak sekali hotel-hotel kan, penginapan, homestay dan peniaga kecil terutamanya. Jadi kita mengharapkanlah bagi tahun 2026 mungkin akan ditambah. Sektor pelancongan Labuan pula turut menerima limpahan positif hasil penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Sektor-sektor pelancongan khususnya penggiat-penggiat pelancongan tempatan di Labuan juga semakin rancak menjalankan aktiviti-aktiviti mereka dan juga dapat memperkenalkan juga wilayah Persekutuan Labuan itu di peringkat antarabangsa bagi aktiviti-aktiviti yang turut disokong oleh pihak kerajaan Madani. Perkara yang saya rasa cukup baik juga sebab banyak kesan-kesan sejarah yang perlu dan saya melihat banyak yang tempat-tempat telah pun dimajukan. Ini membolehkan para pelancong dari luar akan fokus bahawasanya memang ada perkara-perkara ataupun benda baru yang perlu mereka datang ke Labuan. Seiring dengan itu, infrastruktur digital turut diperkasa selaras dengan aspirasi bandar pintar. Peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam juga menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi. Operasi berkaitan dengan perkhidmatan kepada rakyatnya sudah tentu akan berlaku secara cekap dan juga paling berkesan yang memberi satu manfaat yang besar dan juga kesejahteraan dalam konteks komunitinya, dan kita mengharapkan selain daripada bahagia, Labuan akan terus berada sebagai bandar ataupun komuniti yang terus makmur. Pencapaian ini langkah terbaik untuk mencapai hala tuju Rancangan Struktur Labuan 2040. Secara keseluruhan, pencapaian pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pelancongan sepanjang tahun 2025 membuktikan komitmen berterusan Labuan ke arah pembangunan seimbang dan berdaya tahan. Dengan perancangan strategi yang berfokuskan masa hadapan, Labuan berada di landasan tepat untuk terus berkembang sebagai pulau yang moden, menarik dan berdaya saing di peringkat nasional serta serantau. Laporan Muhammad Izwandi Jaludin, RTM. Bagi sesetengah orang, RM100 mungkin kelihatan kecil nilainya. Namun, bagi golongan B40, jumlah itu cukup besar untuk mengisi dapur, menyambung kelangsungan hidup dan memberi sedikit kelegaan dalam mendepani kos sara hidup yang semakin meningkat. Di Labuan, penerima tidak lokek melahirkan rasa syukur dan penghargaan atas keprihatinan Kerajaan Madani. Malah, Labuan antara 7 negeri yang menghampiri 100% purata penggunaan SARA bersama Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pahang.
Alhamdulillah, Kerajaan Madani telah memberi kita insentif sara manfaat tu kepada kami golongan B40 untuk keperluan harian. Walaupun 100, jadi besar manfaatnya. Saya hari itu dapat beli beras, sardin. Cuma dia tak terkategori kepada semua barangan lah. Maksudnya barang basah tak masuk. Mungkin kalau lepas ni sara tu boleh open, maksudnya keseluruhan barang kita boleh beli. Jadi senang kita terus ambil apa yang kita mahu. Sara ni benda yang baguslah terutama untuk rakyat Malhin, sebab benda ni dia dapat membantu golongan-golongan yang kurang mampu untuk membeli barang-barang keperluan hidup macam gula, beras, sardin dan semua. Ini sangat-sangat bagus. Kerajaan Madani saya memang sangat prihatin terhadap rakyat, terutama bagi golongan B40. Saya rasa benda ini patut diteruskan lagi untuk masa depan. Atas nama suami saya, biarpun hanya RM100, tapi dia dapat menampung kehidupan kita lah. Dapat setiap bulan bantuan 100. Saya beli untuk barang makan, untuk tambah barang dapur, budak-budak punya barang sikit. Terima kasih kepada kerajaan sebab membantu rakyat seperti kami. Terima kasih banyak-banyak. Senang hatilah pilih palang-palang ke ini gaban kelah bagus. Satu kali saya 100 beli balas ke minyak ke gula ke makanan lah. Memang tidak cukup lah, kamu beli biasa sajalah. Boleh dapat banyak sudah. Thank you lah gaban lah. Macam tahun baru Cina 8 kan, ada kasih 1 kali lagi kan. Itu okey lah. Dolar tu sudah lah. Semua umur 18 atas semua ada mah. Untuk macam satu family ada 4-5 orang, ada 400-500 sudah. Itu bagus lah itu. Boleh beli barang, itu memang bagus punya.